urbanisasi. Kalau kakak dan abang kamu pada tahun-tahun yang sebelumnya, iaitu pada sesi SPM daripada 2020 ke atas, okay? Bukan 2020. Ya betul, 2020 ke atas, mereka menggunakan konsep pembandaran. Jadi urbanisasi ini kita boleh maksudkan sebagai pembandaran. Jangan kamu keliru, okay? Urbanization itu maksudnya urbanisasi dalam bahasa Melayu ataupun pembandaran. Itu yang dimaksudkan urbanisasi. Okey. Jadi maksud yang lebih jelas berkaitan dengan urbanisasi ini adalah proses perubahan, proses perubahan sesuatu kawasan menjadi bandar. Okey. Jadi seperti biasa, apabila sebuah kampung dia boleh berubah menjadi pekan, dari kampung kepada pekan dan seterusnya pekan menjadi sebuah bandar. Bandar itu pula nanti daripada bandar kecil akan menjadi lebih besar. Bandar yang lebih besar nanti akan menjadi sebuah bandar raya. Okey. Bandar raya sehinggalah menjadi sebuah bandar yang lebih kompleks. Okey. Jadi dengan perkataan ringkas, sebuah kampung boleh berubah menjadi pekan dan seterusnya berkembang menjadi bandar yang lebih besar dan kompleks. Okey. Itu yang kita maksudkan sebagai proses urbanisasi. Okey, proses urbanisasi. Untuk itu, anda lihat penerangan video. Okay, untuk itu anda lihat penerangan video daripada ni. Okay, sekejap. Okay, ini juga dapatkan daripada Didik TV ya. Okay, daripada YouTube. Okay, nanti anda akan lihat apakah penerangan konsep urbanisasi dan sebagainya. Okay, nanti bagian-bagian nanti juga akan skip. Okay. Ada soalan setakat ini? Okay, ada soalan? Ada soalan tidak? Tak ada, cikgu. Okey. Itu sebuah sedikit gambaran berkaitan berubah menjadi bandar. Daripada kampung menjadi bandar. Okey, ini seperti apa yang telah cikgu terangkan tadilah kepada anda. Okey, jadi kamu ikuti sesi penerangan daripada cikgu ini sekejap. Okey, nanti cikgu akan sambung balik. Boleh nampak skrin laptop cikgu? Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okey, kalau boleh. Macam ni ya. Iaitu dari segi kampung dan berubah menjadi pekan dan akhir sekali menjadi bandar. Bandar yang lebih besar dan kompleks. Bermaksud kawasan tersebut ada fungsi dia, fungsi bandar tersebut kepada masyarakat. Okey, baiklah. Seterusnya kita tengok dari segi bilangan penduduk di bandar. Okey. Pada tahun 2010 kita penduduk di bandar adalah lebih kurang 19.4 juta orang di Malaysia. Dan pada tahun 2020 dijangkakan akan meningkat 25 juta orang akan tinggal di bandar. Okey, agak-agak berapa bilangan penduduk negara kita pada tahun 2021? Ada murid-murid tahu ke? Ada sesiapa nak teka adik-adik? Ya, silakan. Ya, Cu. Adik Cu. 32.8 juta orang. Ya, 32.8 juta orang. Okay. So bermaksud lebih daripada 50% pada tahun 2020, maksudnya tahun 2021 dan seterusnya akan meningkat. Lebih ramai migrasi, lebih ramai orang kampung akan berpindah ke bandar untuk bekerja, untuk menikmati peluang pekerjaan dan sebagainya. Okey, seterusnya kita lihat jumlah penduduk bertambah akan menyebabkan perebakan bandar. Okey, satu perkataan dipanggil sini adalah perebakan ataupun dalam bahasa yang lama adalah panggil konubasi. Okey, mungkin ada pelajar yang tahukah berkaitan dengan perebakan? Siapa yang tahu tu? Perebakan. Silakan. Adnati. Lepas tu kita ramai yang tahu cikgu. Cikgu nak pilih siapa? Rushi kot. Rushi boleh Rushi? Silakan Rushi. Rushi. Perebakan. Berkembang. Okey. Tersebar. Maksudnya virus COVID-19 tersebar. Tapi dalam konteks urbanisasi berlakunya perebakan. Maksudnya merebak, maksudnya berkembang. Maksudnya terdapat berlakunya gabungan antara bandar-bandar lain menyebabkan dia terbentuknya Kuala Lumpur. So seterusnya saya akan bincangkan berkaitan dengan Kuala Lumpur. Bagaimana Kuala Lumpur boleh berkembang. Okey. Begitu juga dengan Johor Bahru, kemudian Kuching, kemudian Kota Kinabalu, Istanbul Turki dan juga Beijing China. Okey. Untuk tajuk ni kita akan bincang berkaitan dengan Kuala Lumpur. Case study berkaitan dengan Kuala Lumpur.
kita lihat di sini ya bagaimana Kuala Lumpur pada tahun 1921 sebelum 1921 kecil je. Okey, bermaksud kawasan ini sebenarnya berasal daripada kawasan Pelombongan. Kemudian berkembang, bergabung dengan bandar-bandar kecil membentuk Bandaraya Kuala Lumpur. Okey, pada asalnya Kuala Lumpur ni merupakan ibu negeri Selangor. Tapi pada tahun 1957, so Kuala Lumpur telah menjadi ibu negara Malaysia. Okay. Oleh yang demikian ini menyebabkan perkembangan bandar tersebut kian lama makin berkembang. Ini antara faktornya iaitu melibatkan saiz kawasan. Proses perkembangan sebuah bandar dari segi saiz kawasan berubah daripada kecil kepada besar. Kita lihat di segi keluasan pada tahun 1885. Okey, saiz bandar Kuala Lumpur adalah 1.3 km persegi. Kemudian seterusnya pada tahun 2018 saiz berkembang kepada 244 km persegi. Okey. Perkembangan disebabkan oleh faktor fungsi ibu negara Malaysia. Okey. Maksudnya dari segi kepenggunaan bandar tersebut kepada masyarakat juga kepada negeri-negeri lain di negara kita Malaysia lah. Okey, ini perbezaan antara Kampung Baru Kuala Lumpur pada tahun 1980 dan 2019 telah berubah daripada rumah dibina di atas rumah dan sekarang rumah dibina atas rumah. Maksudnya rumah dibina dalam bentuk rumah pangsa ataupun pangsa puri ya. Ya. Okey, seterusnya Rina, saya nak masuk tentang faktor-faktor yang Okey, jadi itulah berkaitan dengan penerangan, berkaitan dengan konsep dan proses urbanisasi. Jadi anda dapat ikut setakat ni. Okey, penerangan berkaitan dengan konsep dan proses urbanisasi. Dapat ikut cikgu setakat ni? Kelas? Boleh cikgu. Okey, boleh tidak? Okey, jadi apa yang anda rasa? Apakah yang dimaksudkan dengan urbanisasi? Siapa boleh jawab? Apa yang dimaksudkan dengan proses urbanisasi? Siapa boleh jawab? Nur Azmina? Apa yang kamu rasa? Apa maksud ataupun konsep proses urbanisasi? Apakah yang dimaksudkan dengan urbanisasi? Perbandaran daripada kawasan kampung kepada kawasan bandar. Okey, urbanisasi bermaksud proses perubahan sesuatu kawasan menjadi bandar. Okey, itu ringkasan saja. Okey, dia punya maksud secara ringkas. Okey, lepas tu bagaimanakah proses urbanisasi ini berlaku? Okey, proses urbanisasi ini berlaku apabila sebuah kampung, sebuah kampung berubah menjadi pekan, menjadi pekan. Pekan itu pula dia berkembang menjadi sebuah bandar kecil. Bandar kecil pula dia berkembang lagi menjadi bandar lebih besar. Bandar yang lebih besar tadi menjadi sebuah bandar yang lebih kompleks. Seperti Kuching sekarang ini menjadi sebuah bandaraya. Bandaraya menjadi sebuah metropolis dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan bagaimana proses urbanisasi ini berlaku apabila dia melibatkan pelbagai fungsi. Itu yang dimaksudkan konsep dan proses urbanisasi. Jadi sekarang ini, sesi kita yang kedua adalah berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi proses urbanisasi ataupun pembandaran. Ingat lagi ya, perkataan lain bagi urbanisasi ini adalah perbandaran. Perkataan lain untuk urbanisasi ini adalah perbandaran. Jadi, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perbandaran ini ataupun urbanisasi ini ada 3 sudut ataupun 3 jenis. Bukan 3 jenis yang kecil lah. Secara umum ada 3 sudut yang mempengaruhi proses urbanisasi. Kita akan lihat dari segi 3 sudut. Yang pertama adalah dari segi ekonomi. Yang kedua dari segi sosial. Dan yang ketiga dari segi governance. Governance kamu mesti ingat lagi adalah daripada dasar-dasar kerajaan di dalam sebuah negara. Jadi kita lihat dari sudut ekonomi. Apakah penyebab-penyebab yang berlakunya sebuah kampung boleh berubah menjadi bandar yang boleh berubah menjadi bandar yang lebih kompleks. Dari sudut ekonomi. Yang pertama sekali adalah kegiatan pelombongan. Yang pertama sekali adalah kegiatan pelombongan. Yang kedua adalah
peluang pekerjaan. Yang ketiga, kedudukan yang strategik. Keempat, pelbagai jenis perkhidmatan. Dan yang kelima, keindahan alam semula jadi. Jadi dari sudut ekonomi, ada 5 faktor yang mempengaruhi proses urbanisasi. Itu yang perlu kamu ketahui. Okey, itu yang perlu kamu ketahui. Okey, bagaimana kegiatan pelombongan ini boleh menyebabkan proses urbanisasi, proses perbandaran? Okey, kita akan lihat kegiatan pelombongan ini. Tadi ada diterangkan tentang Kuala Lumpur, bukan? Tentang Kuala Lumpur. Selain daripada Kuala Lumpur, kamu lihat gambar rajah ini. Gambar rajah ini menunjukkan bandar apa, kelas? Ezron? Gambar rajah tu menunjukkan gambar rajah mana tu, negeri mana? Bandar apa? Halo? Siapa yang boleh jawab? Yang ni bandar apa ni, kelas? Apa cikgu? Yang ni bandar apa? Dalam skrin kamu? Bandar Pintar. Bukan. Dalam skrin kamu ni, bandar apa? Ada ditunjukkan ni, tengok ni. Bukan ni. Bandar apa ni? Skrin cikgu tu kah? Ya, dekat skrin cikgu. Yang faktor-faktor yang mempengaruhi proses urbanisasi itu cikgu. Kamu tak nampak skrin cikgu ke? Tak. Sekarang ni kegiatan pelombongan. Cikgu dah masuk kepada kegiatan pelombongan. Kamu dah masuk? Masih dekat faktor-faktor tu cikgu. Sekejap ya. Mana tadi? Okey, stop present. Lebih baik ya gunakan yang macam ini saja. Okey. Okey, sekejap. Ada nampak tulisan kegiatan pelombongan? Ada cikgu? Ada. Ada. Okey. Yang ni tadi, kamu tak nampak kan? Cikgu ulang semula. Cikgu ulang semula. Okey. Jadi sekarang ni tadi kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi proses urbanisasi. Boleh nampak perkataan faktor-faktor yang mempengaruhi proses urbanisasi yang lain? Boleh nampak? Ezran boleh nampak? Boleh cikgu. Okey. Jadi ada 3 perkara ataupun 3 sudut yang akan kita ambil yang menyebabkan faktor-faktor yang menyebabkan proses urbanisasi. Okey, yang pertama kita akan lihat dari sudut ekonomi. Okey, yang kedua dari sudut sosial. Okey, yang ketiga dari sudut governance. Okey. Kita akan lihat satu persatu. Dari sudut ekonomi, apakah penyebab kepada proses urbanisasi ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi proses urbanisasi ini? Kita lihat dari sudut ekonomi. Ada 5 tadi. Okey, ada 5. Tadi cikgu dah terangkan, tapi cuma kamu tertinggal dalam skrin yang cikgu terangkan tadi. Okey, yang pertama tadi adalah dari segi kegiatan pelombongan. Yang kedua, peluang pekerjaan. Yang ketiga, kedudukan yang strategik. Yang keempat, pelbagai jenis perkhidmatan. Dan yang kelima, keindahan alam semula jadi. Okey, sekarang ini kita akan pergi kepada kegiatan pelombongan. Bagaimana kegiatan pelombongan itu mempengaruhi proses urbanisasi. Dari situ kita berhenti tadi, disebabkan skrin yang tak betul tadi. Okey, jadi yang cikgu tanya dekat Ezron, apakah nama bandar ini yang kamu nampak dalam skrin tadi? Bandar apa? Bandar Miri, Bandaraya Miri. Yes. Apa yang kamu ketahui tentang Bandar Miri ini? Bandar Miri ini terkenal dengan pelombongan apa? Minyak. Yes. Okey, terkenal dengan pelombongan minyak. Okey, bagus Ezron. Okey, jadi Bandar Miri merupakan salah satu bandar yang berkembang hasil daripada kegiatan pelombongan, terutamanya pelombongan minyak, iaitu minyak petroleum dan gas asli. Okey, kita lihat tentang huraian dia. Okey. Aktiviti pelombongan seperti pelombongan biji timah menggalakkan urbanisasi awal di Seremban. Okey. Kalau Seremban di Negeri Sembilan dengan Kuala Lumpur serta Ipoh dan Taiping. Okey, 3 bandar ini berkembang hasil daripada pelombongan biji timah pada awal pembukaan dia. Okey, 3 bandar ini. Bintulu dan Miri ini seperti yang kamu nampak sekarang ini. Okey, Bintulu dan Miri dan Sarawak serta Kerteh di Terengganu berkembang kerana pelombongan petroleum dan gas asli. Manakala di Orinoco Belt di Venezuela kaya dengan petroleum. Okey, kaya dengan petroleum. Ini adalah salah satu penyebab kepada proses urbanisasi itu berlaku di sesebuah tempat. Contohnya, kamu boleh ambil tempat seperti ini. Okey, di Seremban Negeri Sembilan
Kamu boleh kata kegiatan perombongan biji timah. Kalau untuk kegiatan perombongan petroleum dan gas asli, kamu boleh ambil contoh Miri dan Bintulu di Sarawak, Kerteh dan Terengganu. Kalau di luar negara, Venezuela. Bukan Venezuela, di Orinoco Belt di Venezuela. Itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi proses urbanisasi, iaitu kegiatan pelombongan. Seterusnya, kita akan pergi kepada faktor yang kedua dari sudut ekonomi, iaitu peluang pekerjaan. Migrasi masuk ke sesuatu bandar kerana peluang pekerjaan dalam sektor perindustrian dan perkhidmatan. Migrasi masuk tu maksudnya ramai orang yang berhijrah ke bandar-bandar tertentu. Sebagai contoh, pasti ada saudara mara kamu yang berhijrah ke Bintulu, ke Miri untuk bekerja dalam kegiatan pelombongan petroleum dan gas. Ada yang offshore, ada yang onshore. Pernah dengar kan perkataan yang tersebut. Jadi yang ramai yang berhijrah ke sana untuk bekerja dalam bidang sektor pelombongan. Jadi mereka yang masuk dan bekerja ke sana akan berhijrah ke sana dan menetap di sana. Ada yang membeli rumah di sana, membawa keluarga ke sana. Sebab itu bandar-bandar seperti Bintulu dan Miri itu berkembang dengan pesat berbanding kita dengan Seri Aman sini. Sebab kita tidak ada kegiatan pelombongan yang khusus. Bandar-bandar lain di Malaysia seperti contoh di Perai dan Mak Mandin di Pulau Pinang. Perai dan Mak Mandin di Pulau Pinang ini terkenal dengan kegiatan perindustrian. Dia ada banyak industri yang terdapat kat situ. Sama ada industri berat ataupun industri ringan. Ho Chi Minh, Amata dan Long Binh di Vietnam, ini pun sama juga. Sao Paulo dan Santos di Brazil serta Seoul di Korea Selatan. Itu antara bandar-bandar yang menyediakan peluang pekerjaan yang banyak kepada masyarakat di luar tempat ini. Jadi masyarakat yang berada dekat luar tempat ini akan berpusu-pusu berhijrah ke sana. Sebab di sana ada pekerjaan yang mereka hendaki. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah kedudukan yang strategik. Bagaimana kedudukan strategik ini mempengaruhi proses urbanisasi di sesebuah tempat. Kedudukan yang strategik di laluan antarabangsa timur dan barat. Laluan antarabangsa timur dan barat menggalakkan perkembangan bandar, pelabuhan dalam perniagaan dan perdagangan. Contoh dia, Pelabuhan Klang di Selangor, Pelabuhan Pasir Gudang di Johor, Pelabuhan Tanjung Pelepas di Johor dan Pelabuhan Singapura. Semua ini, Pelabuhan Klang Selangor ini terletak di laluan timur dan barat, iaitu terletak di bahagian Selat Melaka, iaitu laluan kapal. Kalau dia nak pergi ke barat, dia kena lalu. Kena lalu Selat Melaka. Kalau nak pergi. Begitu juga dengan Pelabuhan Singapura dan Pelabuhan Hong Kong. Ini kedudukan yang strategik. Maksudnya terletak di laluan antarabangsa. Sama ada kita nak pergi ke timur ataupun kita nak pergi ke barat. Jelas sekarang? Boleh ikut cikgu? Boleh ikut penerangan daripada cikgu? Boleh? Boleh ataupun cikgu terlalu cepat. Sebab kamu dah belajar bagian-bagian ini. Cuma cikgu nak ingatkan, nak imbas balik semula. Yang keempat, faktor yang keempat yang mempengaruhi proses urbanisasi adalah pelbagai jenis perkhidmatan yang terdapat di sebuah bandar tersebut. Dalam gambar ini dia bagi contoh London. Memang banyaklah. Kalau dari sudut kewangan, dari sudut ekonomi, dari sudut industri, macam-macam perkhidmatan yang disediakan dekat bandar London ini. Proses urbanisasi telah mewujudkan pelbagai jenis perkhidmatan untuk penduduk. Perkhidmatan yang disediakan macam-macam. Perkhidmatan kesihatan, perkhidmatan pendidikan, perkhidmatan apa lagi? Perkhidmatan hiburan dan pelbagai lagi. Banyak. Maksudnya, bandar itu mempunyai fungsi yang amat kompleks. Contoh-contoh bandar-bandar yang berkembang akibat daripada pelbagai jenis perkhidmatan ini adalah seperti Jastown di Pulau Pinang, Johor Bahru di Johor, Kuching di Sarawak. Berfungsi ini salah satu dia punya fungsi. Berfungsi sebagai perkhidmatan kewangan dan
seperti bank dan insurans. Maksudnya dekat Bandar Kuching, Bandar JB itu Johor Bahru ataupun di Georgetown Pulau Pinang itu pelbagai jenis perkhidmatan kewangan yang disediakan. Okey, kewangan yang disediakan. Sama ada dari segi insurans, sama ada dari segi bank yang menawarkan perkhidmatan pinjaman wang, yang menawarkan perkhidmatan pelindungan dan sebagainya. Bank-bank yang terdapat dekat Kuching itu ada pelbagai, CIMB, Maybank dan sebagainya. Kalau kita di Seraman sini, kita tak ada RHB, kita tak ada Maybank. Jadi kita tak boleh katakan perkhidmatan kewangan di sini sudah lengkap, tidak. Tapi di bandar-bandar seperti Johor Bahru, Kuching ataupun di Georgetown Pulau Pinang, hampir semua ada, ataupun 99% perkhidmatan kewangan ada disediakan di sana. Okey, bertumpu di sana. Sebab itu, bandar tersebut cepat berkembang. Okey, pusat kewangan antarabangsa yang lain seperti New York di Amerika Syarikat, London di England dan Tokyo di Jepun. Ini lebih besar lagi. Okey, dari konsep yang lebih besar lagi, bandar-bandar yang lebih besar seperti New York, US, London, England dan Tokyo di Jepun. Okey, jadi itu faktor yang keempat. Okey, faktor yang keempat dari sudut ekonomi. Faktor yang kelima ataupun faktor yang terakhir dari sudut ekonomi adalah kegiatan keindahan alam semula jadi. Keindahan alam semula jadi juga memainkan peranan dalam dalam mempengaruhi perkembangan urbanisasi di sesebuah tempat. Okey, salah satu dia keindahan alam semula jadi ini seperti pantai, laut dan hutan menggalakkan kegiatan ekopelancongan. Saya masih ingat lagi tentang kegiatan ekopelancongan bukan? Okey, kegiatan ekopelancongan adalah pelancongan yang berasaskan keindahan alam semula jadi seperti keindahan Victoria Falls di Amerika Syarikat ini. Okey, ini keindahan alam semula jadi, bukan buatan manusia. Okey, kegiatan ekopelancongan ini menyebabkan peningkatan infrastruktur. Maksudnya bila ada kegiatan ekopelancongan, secara langsung dia menyebabkan kegiatan peningkatan infrastruktur. Infrastruktur yang lain-lain akan dibina. Apabila banyak infrastruktur dibina, ini akan menggalakkan proses urbanisasi di sesebuah bandar. Okey, contohnya Pantai Port Dickson. Okey, Pantai Port Dickson di Negeri Sembilan. Okey, kegiatan ekopelancongan salji di Zurich, Switzerland. Okey, orang main jet ski dan sebagainya. Air terjun. Bukan di Amerika Syarikat, Amerika Syarikat ni tadi, tapi di Afrika Selatan. Okey, itu Victoria Falls. Okey. Jadi itu antara faktor-faktor yang mempengaruhi proses urbanisasi dari sudut ekonomi. Okey, proses urbanisasi dari sudut ekonomi. Sekarang ini kita pergi kepada penerangan yang seterusnya. Okey, penerangan yang seterusnya iaitu berkaitan dari sudut sosial. Okey, cikgu tinggalkan kamu sekejap, cikgu ada orang telefon ni. Okey, kamu lihat penerangan berkaitan dengan faktor sosial. Dari sudut faktor sosial, apakah yang mempengaruhi ataupun mempercepatkan proses urbanisasi ini? Kamu dengar penerangan daripada guru ni. Okey. Sosial. Sosial ni apa? Murid-murid jangan tidur Ada adik nak jawab? Apa tu sosial? Silakan. Ya, Anati. Anati. Berkaitan dengan masyarakat. Ya, berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan orang. Okey, keperluan manusia, keperluan Rina, keperluan saya, keperluan murid-murid. Okey? Ya. Iaitu di segi kemudahan infrastruktur. Okey, seterusnya adalah kemudahan sistem pengangkutan. Dan akhir sekali adalah kemudahan pendidikan. Ini tiga perkara penting untuk pastikan masyarakat atau rakyat Malaysia dapat menikmati kehidupan yang baik, cepat dan pantas lah. Ya. Okey, sebelum itu kamu boleh lihat skrin cikgu? Boleh ada video dan audio dia? Boleh dengar? Jelas? Boleh bagi respon? Jelas juga. Okey. Lihat Okey, sekejap kita masuk satu persatu iaitu berkaitan dengan kemudahan infrastruktur. Okey. Infrastrukturnya apa pula? Banyak
terma-terma yang perlu kita belajar hari ni. Ya. Infrastruktur ni apa pula? Apa yang belum belajar? Okay, Cu, silakan. Infrastruktur. Jalan raya, jalan kereta api. Jalan raya, jalan kereta api, betul. Okey, selain itu adalah bekalan air, elektrik, okey, telekomunikasi, okey, pengangkutan yang Cu cakap tadi ya, pendidikan, kesihatan. Okey, antara contoh bandar lah Kota Baru, Kota Baru Kelantan, Arau Perlis, Sandakan Sabah, Sibu Sarawak dan juga di Tauraga New Zealand. Tauraga ni antara kawasan pelancongan juga di New Zealand. Di kawasan tebing tinggi dan di bawah tu adalah adanya laut lah. Okay, dia sangat cantik, dia terkenal dari segi pelancongan lah. So perlu ada kemudahan infrastruktur ni untuk menyokong kegiatan ekonomi di kawasan tersebut. Okay, ini adalah kemudahan asas lah. Air, elektrik ni penting lah. Tapi yang paling penting lah telekomunikasi. Okay, sekarang kita ICT lah kita katakan Okay, sangat penting. Tak ada handphone, tak boleh hidup ke macam mana Rina? Boleh ke? Dia dah jadi satu keperluan, cikgu. Ya, keperluan. Okey. Setiap orang mesti ada. Ya. Okey. Baik, seterusnya adalah segi kemudahan sistem pengangkutan. Okey, iaitu jalan raya seperti yang Cu bagi tahu kita tadi. Kemudian perkhidmatan kereta api. Membolehkan pertempatan itu yang terletak jauh daripada bandar menjadi mempercepatkan lagi dari segi perjalanan ke bandar. Okey, seterusnya adalah segi contoh yang ada. Contohnya air keruh. Okay, air keruh ni apa kemudahan sistem pengangkutan yang berkaitan dengan air keruh? Ada tak murid-murid mungkin pernah terdengar ke, terbaca ke di mana-mana sumber air keruh? Ada sesiapa nak jawab? Ayo, Cu lagi. Silakan Cu. Lebuh raya. Lebuh raya apa? Lebuh raya? Air? Lebuh raya air keruh. Cu, lebuh raya air keruh ni dia menghubungkan Bandar Melaka dengan lebuh raya utara selatan. Jadi kalau Rina nak pergi ke Bandar Raya Melaka, nak pergi tengok Famosa, so kita boleh lalu lebuh raya air keruh. Cepat dan pantas lah. Seterusnya adalah Gemas Negeri Sembilan. Mungkin ada murid-murid yang bukan tinggal di Gemas tak tahulah. Tinggal di Pulau Pinang mungkin tak tahu. So Gemas ni merupakan kawasan pertempungan ataupun persilangan antara laluan kereta api dari timur, daripada pantai timur, daripada selatan, daripada barat dan juga daripada utara. Okey, ini adalah persimpangan. Okey, laluan kereta api atau landasan kereta api Dan seterusnya adalah Tokyo, Nagoya, Kyoto dan Osaka. Itu berkembang dari segi kereta api Shinkansen lah, antara kereta api yang terlaju lah, iaitu menghubungkan antara bandaraya metropolitan Tokyo, Nagoya, Kyoto dan juga Osaka. Okey. Seterusnya, iaitu segi kemudahan pendidikan. Okey, seperti yang kita tahulah, pusat pengajian tinggi sangat penting untuk kita pastikan rakyat Malaysia mempunyai taraf pendidikan yang tinggi sebagai profesional untuk menyumbang kepada negara. Okey, antaranya adalah Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Tanjung Malim berkembang disebabkan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim. Okey, seterusnya adalah Universiti Teknologi Petronas Malaysia di Sri Iskandar juga berkembang disebabkan bandar tersebut berkembang disebabkan oleh universiti. Begitu juga Universiti Oxford di England dan juga Universiti Al-Azhar Mesir, antara universiti yang tertua di dunia. Okey, seterusnya adalah segi faktor governance. Okey, faktor kerajaan. Okey, apa dasar kerajaan yang nak membantu, nak menyokong pembandaran? Pertama adalah zon penerbangan bebas, bandar satelit dan juga akhir sekali adalah teknologi maklumat. Okey, maksudnya bandar ini terbentuk disebabkan oleh faktor governance ini. Faktor dasar kerajaan itu tadi. Okey, yang pertama, kita masuk zon perdagangan bebas. Okey, ataupun free trade zone, FTZ. Okey, free trade zone. Okey, zon perdagangan bebas. Okey, mungkin saya ingat orang Pulau Pinang tahu kot. Sebab dia ada di Pulau Pinang. Ada tak? Ada tak jawapan? Daripada murid-murid di Pulau Pinang. Yang Kai, silakan Yang Kai. Pada lepas
bayan lepas. Okey. Betul. Okey, orang Pulau Pinang boleh pergi bekerja di kilang-kilang elektronik di bayan lepas. Mungkin juga penduduk di sekitar Pulau Pinang di utara Perak, di selatan Kedah juga boleh pergi bekerja di Perai. Okey, kita lihat apa yang berkaitan dengan zon perdagangan bebas ni, iaitu kerajaan telah menggalakkan perindustrian di beberapa bandar. So kerajaan telah mewujudkan sebuah kawasan FTZ ataupun bandar zon perdagangan bebas ni, maksudnya kita beri tapak tanah dan kita galakkan pelabur asing membina kilang tanpa perlu membayar cukai sebagai insentif. Namun demikian dapat memberi benefit atau beri kebaikan kepada penduduk sekitar. So apa dia punya kebaikan zon perdagangan bebas ni? Ada tak? adik nak jawab? Fatia ke? Cu lagi. Okey, silakan Cu. Silakan Cu. Silakan. Peluang pekerjaan. Ya, peluang pekerjaan. Okey, seperti yang saya cakap tadi ya. Ya. Okey, antaranya bayan lepas Pulau Pinang, Sungai Wei, Selangor, Pasir Gudang, Johor dan zon perdagangan bebas Manaus di Brazil. Okey. Okay, seterusnya adalah bandar satelit. Okay, antara contohnya adalah Petaling Jaya lah yang kita merupakan berkembang disebabkan oleh bandar induk iaitu Kuala Lumpur. Iaitu bergantung kepada industri tempatan tetapi ekonomi dan struktur jaringan perhubungan dan pengetahuan pentadbiran sesebuah bandaraya itu adalah disebabkan oleh faktor Kuala Lumpur itu sendiri. Kepesatan Kuala Lumpur nak mengatasi masalah kesesakan jalan raya, nak mengatasi masalah tempat tinggal, rumah tak cukup di Kuala Lumpur. So Petaling Jaya mewujudkan jaringan jalan raya yang lebih baik berbanding Kuala Lumpur. Sebab itulah Petaling Jaya itu berkembang pesat hari ini ya. Okey. Okey, seterusnya adalah dari segi teknologi maklumat, iaitu berkaitan dengan pusat urus niaga teknologi tinggi. Sebab tu bandar silikon di Malaysia adalah Cyberjaya. Antara contoh bandar disebabkan oleh faktor ICT iaitu teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, di sini adanya hak pendidikan berasaskan kepada multimedia, berasaskan kepada komputer, berasaskan kepada teknologi maklumat. Okey, antaranya adalah di negara luar adalah di Silicon Valley, San Francisco, Amerika Syarikat, Rina. Okay, sebelah sini kita akan masuk kesan urbanisasi. Wow. Kita Okey, boleh? Dapat ikut tekan ni? Boleh? Jadi yang telah diterangkan tadi adalah berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi proses urbanisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi urbanisasi. Yang pertama adalah dari segi sudut ekonomi, yang kedua dari sudut sosial dan yang terakhir sekali tadi adalah dari segi dasar kerajaan ataupun governance. Dari segi dasar kerajaan. Dari segi dasar kerajaan tadi kita lihat kerajaan telah mewujudkan zon perdagangan bebas iaitu free trade zone. Yang kedua, kerajaan juga telah mewujudkan bandar satelit. Bandar satelit, bandar yang bermaksud bergantung pada industri tempatan tetapi ada berkaitan dengan ekonomi dan struktur jaringan dekat bandar asal. Dan yang ketiga adalah teknologi maklumat. Teknologi maklumat. Jadi itu adalah berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi urbanisasi. Jadi topik kita yang seterusnya, saya harap kamu boleh setakat ini masih boleh ikut cikgu. Topik kita yang seterusnya adalah berkaitan dengan kesan urbanisasi. Jadi yang pertama tadi kamu telah belajar tentang konsep dan proses urbanisasi. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi urbanisasi. Dan yang ketiga adalah kesan-kesan urbanisasi. Kesan-kesan urbanisasi. Boleh lihat skrin cikgu. Bagi respon. Boleh. Kesan urbanisasi. Boleh nampak tulisan tersebut? Kesan urbanisasi? Boleh? Boleh cikgu. Okey, jadi kita pergi kepada kesan urbanisasi. Proses urbanisasi di negara maju seperti Jepun dan Amerika Syarikat telah bermula lebih awal berbanding dengan negara-negara yang sedang membangun yang lainnya. Urbanisasi ini dia telah memberi sama ada kesan positif ataupun kesan negatif
kepada sesebuah negara. Jangan ingat dia hanya beri kesan positif saja, tapi ada kesan buruk dia juga. Okey? Negara-negara yang telah membangun lebih awal seperti Jepun dan Amerika Syarikat ini, dia telah mengalami proses ini jauh lebih dahulu daripada negara-negara macam negara kita lah, di Malaysia, Thailand ataupun Indonesia, negara-negara yang dikategorikan sebagai negara yang sedang membangun. Okey. Jadi dalam topik ini kita akan lihat kepada kesan positif dan kesan negatif. Okey, proses urbanisasi ini kepada sesebuah negara tersebut. Kalau Malaysia lah. Okey. Jadi yang pertama sekali kita lihat kepada kesan positif. Okey, kesan positif urbanisasi ini kepada sesebuah negara. Apakah kesan positif dia yang pertama? Jadi kita akan lihat yang pertama adalah perubahan landscape. Okay, dalam bahasa baku dia, perubahan landscape. Yang kedua, peluang pekerjaan. Okay, telah mewujudkan peluang pekerjaan. Yang ketiga, perkembangan infrastruktur. Yang keempat, taraf hidup di sebuah negara tersebut, di sebuah tempat tersebut meningkat. Okay, jadi ada 4 kesan positif proses urbanisasi ini. Okey, jadi kita lihat yang kesan dia yang pertama iaitu perubahan landscape. Okey, perubahan landscape. Yang pertama dari segi perubahan landscape. Okey, untuk perubahan landscape ini dapat dilihat dari segi aspek struktur bangunan, jaringan pengangkutan dan perubahan guna tanah bandar. Okey, kalau kau pernah lihat kat sini. Bagaimana struktur bangunan dia? Biasanya sebuah bandar yang telah mengalami proses urbanisasi yang banyak, dia mengalami struktur bangunan yang dibina rapat-rapat, dibina tinggi dan sebagainya. Kalau macam kita Seri Aman sini tak ada lagi bangunan-bangunan yang tinggi kecuali Hotel Seri Semanggang tu sajalah. Itu maksudnya proses urbanisasi dekat bandar Seri Aman ini dia masih lagi slow lah. Dia agak slow. Begitu juga dengan jaringan pengangkutan. Dari sudut jaringan pengangkutan, kamu lihat kalau di Kuching kita ada flyover dan sebagainya. Di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, dia dah ada dibina LRT, MRT dan sebagainya, terowong bawah tanah. Di Traman ada tidak? Tak ada lagi. Sebab tidak ada, proses urbanisasi dia agak perlahan. Begitu juga dengan perubahan guna tanah sebuah bandar tersebut. Proses urbanisasi yang pesat di bandar-bandar besar ini telah mengubah landscape bandar dengan terbinanya bangunan-bangunan tinggi kerana kekurangan tanah dan kos yang tinggi. Contohnya di Kuala Lumpur, New York, Amerika Syarikat dan Tokyo di Jepun. Tokyo di Jepun. Jadi itu adalah kesan positif yang pertama. Berlakunya perubahan landscape yang baiklah maksudnya dekat sini. Jadi kita lihat kepada kesan positif yang kedua. Apa dia kesan positif yang kedua tadi adalah mewujudkan peluang pekerjaan. Mewujudkan peluang pekerjaan. Bagaimana peluang pekerjaan ini wujud? Peluang pekerjaan ini wujud apabila peralihan dalam kegiatan ekonomi daripada sektor premier. Ini kamu masih kena ingat tentang tingkatan 3 dulu. Sektor premier. Sektor premier adalah sektor yang berasaskan kepada alam semula jadi. Alam sekitar. Seperti kegiatan pelombongan, kegiatan pertanian. Itu antara dua ataupun kegiatan pembalakan. Itu antara 3. 3 kegiatan ekonomi yang dikategorikan di dalam sektor premier. Pembalakan, pelombongan gitimah macam tu. Itu adalah sebab dia diambil terus daripada alam semula jadi. Begitu juga dengan pembalakan tadi. Begitu juga dengan kegiatan pertanian, menanam kelapa sawit dan sebagainya. Beralih kepada sektor sekunder dan tertier. Ingat lagi tentang sektor sekunder. Sektor sekunder adalah yang melibatkan proses pemprosesan barang daripada barang yang belum siap menjadi barang separuh siap dan siap. Faham tidak? Apa yang maksudkan barang siap dan tidak siap ni? Barang separuh siap dan siap ini. Kelas? Contohnya, cikgu bagi contoh. Getah. Getah itu ditanam di kawasan ladang getah. Ladang getah itu dikategorikan sebagai sektor premier, iaitu kegiatan peladangan ataupun kegiatan pertanian. Jadi getah itu tadi dijual dan diproses
Okey, diproses, dihantar ke kilang ataupun dijual ke pembekal. Okey, apabila getah itu telah dijadikan berlapis-lapis, hanya lapisan dia sajalah, itu yang maksudkan barang separuh siap. Getah yang lapis tadi belum dibentuk menjadi barang. Okey, apabila dia telah dihantar ke kilang dan diproses menjadi sama ada sarung tangan, lepas tu yang kedua lagi dia menjadi apa lagi? Tayar. Itu yang kita katakan barang siap. Ini dalam sektor sekunder. Okey. Jadi sektor sekunder ini melibatkan sektor perindustrian dan sektor pemprosesan. Ingat sektor sekunder ini adalah sektor yang melibatkan pemprosesan dan perindustrian. Dan tertier. Tertier pula adalah lebih kepada kegiatan perkhidmatan. Okey. Kegiatan yang tidak melibatkan proses jual beli barang. Bagaimana tidak melibatkan proses jual beli barang? Okey, kewangan, bank, adakah dia jual beli barang kepada anda? Tidak. Jadi dia dikirakan sebagai kegiatan tertier. Okey. Lepas itu pendidikan, anda pergi sekolah. Okay, adakah dia melibatkan proses jual beli barang? Tidak ada. Dia melibatkan proses pertukaran ilmu, pemberian ilmu kepada customer mereka, iaitu pelajar-pelajar lah. Okay. Ya, ini tadi, kegiatan-kegiatan ini telah menyediakan peluang pekerjaan seperti dalam industri memproses makanan, minuman, elektronik dan otomotif. Jadi, ingatlah, kesan-kesan dia positif dia adalah menyediakan peluang pekerjaan. Keadaan ini telah menjadi tarikan penduduk daripada luar bandar ke bandar. Sebagai contoh, daripada Kampung Batak Rabit di Perak ke Bangi Selangor. Macam contohnya macam kita sekarang inilah, kita di Setiaman. Okey, dari Lubang tu daripada Gili bekerja ke Kuching. Itu contoh dia lah. Okey, jadi penduduk daripada luar bandar, daripada Lubang tu, daripada Gili, daripada Lingga tertarik. Okey, tertarik disebabkan di Kuching itu ada peluang pekerjaan. Okey. Itu kesan positif dia. Okey, selain daripada itu, peluang pekerjaan ini telah mewujudkan migrasi antarabangsa daripada Nepal ke Malaysia, daripada Indonesia ke Malaysia, Thailand ke Malaysia, Bangladesh ke Malaysia. Sama ada bekerja dalam pelbagai sektor, sama ada sektor peladangan, sektor perkilangan dan sebagainya. Okey, itu dia kesan positif yang kedua. Sekarang ini kita akan lihat kepada kesan positif yang ketiga, iaitu perkembangan infrastruktur. Okey, perkembangan infrastruktur. Bagaimana infrastruktur ini telah berkembang? Okey, akibat daripada proses urbanisasi. Okey. Perkembangan infrastruktur ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk. Okey, peningkatan jumlah penduduk di satu kawasan. Okey, sebagai contoh, apabila ramai orang yang berhijrah ke Kuching, jadi penduduk di Kuching semakin bertambahlah. Apabila penduduk di Kuching semakin bertambah, kerajaan terpaksa menyediakan kemudahan infrastruktur. Okay, kerajaan terpaksa menyediakan kemudahan infrastruktur seperti pendidikan. Dalam pendidikan mereka kena sediakan kolej, sediakan sekolah, kena sediakan universiti. Sebab makin banyak orang yang berada di Kuching sana. Begitu juga dalam segi kesihatan. Perlu dibina banyak hospital ataupun hospital itu perlu dibesarkan lebih lagi. Yang lain-lain adalah seperti kemudahan asas yang lain seperti bekalan elektrik dan air, pengangkutan dan telekomunikasi. Jadi kesan positif yang ketiga adalah perkembangan infrastruktur. Okey. Ini telah cikgu terangkan tadi. Kuala Lumpur, Kuching, Sarawak, 5 di Peru, okey, Busan di Korea Selatan. Ini bandar di Korea Selatan, di Busan. Kamu tengok keadaan dia sangat-sangat padat sebab terlalu ramai orang yang berhijrah ke Busan sana. Okey. Jadi rumah dia dibina berdekatan di antara satu sama lain. Okey. Hampir tak ada ruang di antara satu ni. Ada ruang pun mungkin sedikit saja. Okey. Okey, kesan yang keempat, kesan positif yang keempat adalah peningkatan taraf hidup di sesuatu tempat tersebut apabila berlakunya proses urbanisasi. Okey, pendapatan di suatu tempat itu menjadi lebih tinggi, okey, terutamanya di bandar, dan kehidupan yang selesa meningkatkan taraf hidup penduduk. Taraf hidup penduduk ini bila dia meningkat, maksudnya dia ada banyak kuasa beli. Dia boleh meningkatkan, dia ada boleh tempat tinggal dekat tempat tinggal yang selesa, mendapatkan kemudahan kesihatan yang lebih baik dan sebagainya. Itu maksudnya meningkatkan taraf hidup penduduk.
Penduduk boleh mendapatkan barangan, pendidikan dan kemudahan perubatan yang baik di bandar. Contohnya di Selayang dan Shah Alam di Selangor, Karachi di Pakistan dan Shenzhen di China. Okey, Shenzhen di China. Jadi setakat ini ada soalan berkaitan dengan kesan organisasi, terutamanya dari segi kesan positif dia. Okey, terutamanya dari segi kesan positif dia. Okey. Kita ada 2 lagi topik. Okey. Cikgu percepatkan supaya masa tak cepat berlalu. Okey. Yang kedua, okey, dari segi kesan dia, kesan organisasi. Okey, sekali ini kita akan lihat kesan organisasi dari sudut negatif, dari segi kesan yang buruk. Kamu jangan ingat organisasi ini hanya benda-benda yang baik saja yang akan berlaku. Tidak. Okey, dia ada kesan sampingan-sampingan, okey, yang memburukkan keadaan. Okey, sebagai contoh, akan berlakunya pulau haba di sebuah bandar itu. Okey, nanti kita akan terangkan lebih lanjut. Yang kedua, pencemaran, berlakunya pencemaran dekat kawasan bandar. Yang ketiga, berlakunya hujan asid. Yang keempat, berlakunya banjir kilat. Yang kelima, kesesakan lalu lintas. Dan yang keenam, adanya kawasan setinggan dekat kawasan bandar-bandar tersebut. Dan yang terakhir adalah meningkatnya masalah sosial. Masalah sosial seperti apa? Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Okey, jadi kita akan lihat kepada kesan negatif yang pertama iaitu Pulau Haba. Kamu masih ingat tentang konsep Pulau Haba? Lihat pada gambar ini. Okey, lihat pada gambar ini. Okey, yang ini menunjukkan, bahagian tengah ini menunjukkan kawasan bandar. Okey, kawasan bandar. Bahagian tepi ini menunjukkan kawasan luar bandar. Kawasan bandar ini mengalami suhu yang amat panas, yang agak panas, yang membentuk seakan-akan pulau. Jadi kat kawasan bandar ini panas dan kawasan sekitar dia, iaitu di bahagian kawasan luar bandar yang berdekatan dengan bandar tersebut, kawasan dia lebih sejuk. Suhu dia lebih sejuk. Kenapa lebih sejuk? Sebab dekat kawasan ini dia masih banyak lagi apa orang kata tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dan bahagian-bahagian hutan semula jadi dan sebagainya. Berbanding dengan kawasan bandar ini tadi, dia kekurangan tumbuhan-tumbuhan hijau. Kekurangan tumbuhan hijau yang boleh menyerap haba dan sebagainya. Menyerap haba, mengeluarkan oksigen, memerangkap karbon dioksida. Selain daripada itu, kawasan bandar ini tadi, kawasan tertengah bandar ini, dia banyak bangunan-bangunan pencakar langit. Bangunan-bangunan pencakar langit, lepas tu permukaan-permukaan konkrit yang menyerap haba, menyebabkan haba dekat kawasan bandar apabila matahari memancar daripada atas ini, menyebabkan haba daripada bahangan cahaya matahari ini akan terperangkap dekat kawasan bandar ini tadi. Selain daripada banyak pencemaran kat sinilah. Jadi cikgu dekat sini bukan nak terangkan tentang konsep Pulau Haba, tapi cikgu nak terangkan secara ringkas saja. Jadi Pulau Haba ini berlaku disebabkan oleh peningkatan suhu sebuah bandar berbanding suhu di kawasan sekitar kerana kekurangan tumbuh-tumbuhan. Maksudnya kat dalam ini kurang tumbuhan, sini agak banyak. Bangunan konkrit dan permukaan berturap menyerap dan menyimpan haba. Itu kesan negatif yang pertama, iaitu Pulau Haba. Jadi kita lihat, selain daripada itu, bangunan yang dibina. Bangunan yang dibina yang berkaca sini. Bangunan yang dibina rapat-rapat, berkaca, bercermin, memerangkap haba. Selain daripada itu, bangunan yang tinggi tadi pun menghalang tertiupan angin. Asap kenderaan dan kilang turut menyumbang berlakunya Pulau Haba. Asap daripada kenderaan, asap daripada kilang, banyak semua sebab dia banyak dekat kawasan bandar berbanding dengan luar bandar. Contoh dia, bandar-bandar yang mengalami kawasan Pulau Haba adalah seperti Kuala Lumpur, di Los Angeles, di Amerika Syarikat dan di Hong Kong. Jadi itu penerangan berkaitan dengan kesan negatif yang pertama iaitu Pulau Haba. Jadi seterusnya kita pergi kepada kesan negatif yang kedua iaitu pencemaran. Pencemaran ini ada banyak. Sama ada dia boleh berlaku pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah dan sebagainya. Pencemaran udara berlaku akibat daripada peningkatan bilangan kenderaan dan kilang di kawasan bandar. Asap kenderaan tadi yang mengandungi pelbagai jenis gas seperti karbon monoksida, sulfur dioksida menyebabkan udara dekat kawasan bandar itu mudah tercemar. Contohnya di Manila, Filipina, Beijing di China dan Moskow di Rusia. Dan yang ketiga,
Dan yang ketiga, dan yang ketiga, pencemaran. Okey. Bagaimana pencemaran ini berlaku? Okey, dekat kawasan bandar akibat daripada proses urbanisasi ini tadi. Okey. Pencemaran udara berlaku akibat daripada pembuangan sampah dan sisa kilang ke dalam sungai. Okey, ini yang biasalah kamu nampak dekat kawasan bandar. Okey. Contoh dia dekat Sungai Klang di Selangor, Sungai Edo dan Teluk Tokyo di Jepun. Okay, ini antara contoh-contoh dia. Bagaimana pencemaran. Ini melibatkan pencemaran air. Pencemaran bunyi juga boleh berlaku kerana terdapat banyak bilangan kenderaan. Bukan saja hanya kenderaan yang macam seperti kereta ataupun lori bas itu. Tapi kita ada juga macam kapal terbang. Okay? Kalau kamu tinggal berdekatan dengan lapangan terbang seperti lapangan terbang udara di Kuching tu, nasib kamu lah. Kamu akan selalu dengar bunyi kapal terbang. Okey, larian lalu lalang. Okey, contoh-contoh bandar-bandar yang mengalami pencemaran yang agak teruk adalah seperti di Jakarta, Indonesia dan Mumbai di India. Okey, itu kesan yang ketiga. Okey, kesan yang ketiga iaitu pencemaran. Okey, jadi kita lihat kepada kesan yang ketiga. Okey, kesan yang ketiga iaitu hujan pula. Banjir kilat. Okey, takat ini. Boleh ikut cikgu? Boleh ikut cikgu tidak? Boleh cikgu. Mogi masih bersama dengan cikgu? Ya cikgu, ya masih. Okey, jangan tertidur ataupun melempak keluar pula. Okey. Tak cikgu. Okey, sekejap. Cikgu sambung balik berkaitan dengan hujan asid tadi. Slide kita. Okey, sorry, banjir kilat. Okey, berkaitan dengan banjir kilat. Okey, berkaitan dengan banjir kilat ini, apabila proses urbanisasi yang agak pesat, dia boleh menyebabkan kejadian banjir kilat. Kawasan bandar yang berturap, ini kawasan bandar biasanya dia kebanyakan permukaan tanah dia adalah kawasan permukaan yang berturap, maksudnya bersimen dan bertar. Menyebabkan larian air permukaan melebihi dari kadar resapan ke dalam bumi. Air tu tak dapat meresap ke dalam bumi kerana permukaan kawasan bandar tu kebanyakan dia bersimen. Okey. Yang air itu dia akan masuk ke dalam longkang. Apabila longkang tersumbat, dia tidak berupaya menampung isi padu air yang banyak dan menyebabkan banjir kilat ini berlaku. Kamu masih ingat lagi tentang konsep banjir kilat bukan? Banjir kilat adalah banjir yang berlaku dengan cepat akibat daripada hujan lebat dalam masa yang singkat. Okey. Contoh bandar seperti di Dhaka, Bangladesh dan Hanoi di Vietnam. Ini antara bandar-bandar lah yang biasa mengalami banjir kilat. Okey. Yang keempat, kesan negatif yang keempat akibat daripada proses urbanisasi ataupun proses perbandaran iaitu kesesakan lalu lintas. Kalau di Seraman kamu tak berapa nampak sangat, tapi kalau di Kuching kamu boleh rasalah. Okey, apabila berada di dekat waktu puncak, biasanya kita akan melalui kesesakan lalu lintas akibat daripada pertambahan bilangan kenderaan di jalan raya. Hal ini berlaku kerana sistem jalan bandar yang tidak dapat menampung aliran trafik pada waktu puncak. Waktu puncak itu adalah waktu pagi, tengah hari dan petang. Pagi orang pergi kerja, tengah hari mungkin berehat, ambil anak pergi bersekolah dan petang itu orang balik daripada bekerja. Ini yang dikatakan sebagai waktu puncak. Jadi apabila aliran trafik itu tidak dapat menampung, itu akan menjadikan kesesakan lalu lintas. Biasanya berlaku dekat Kuching lah dan bandar-bandar besar yang lain. Terutamanya di Jakarta, Indonesia, Bangkok di Thailand, Kuala Lumpur dan Mexico City di Mexico. Okey. Jadi apabila bandar-bandar ini tidak mempunyai sistem pengangkutan yang baik, ini akan menyebabkan kesesakan lalu lintas. Okey. Bandar-bandar lain macam London, dia tak nampak ramai kenderaan, banyak kenderaan. Begitu juga dengan Jepun, begitu juga dengan di Amerika Syarikat pun banyak kenderaan. Tapi kenapa tak ada berlakunya kesesakan lalu lintas? Sebab mereka mempunyai sistem pengangkutan yang bagus. Dia ada banyak sistem pengangkutan awam. MRT, LRT, sistem bawah tanah, ada kereta api peluru dan sebagainya. Yang maksudnya penduduk di bandar-bandar tersebut dia ada pelbagai option, kemudahan untuk bergerak daripada satu tempat yang lain. Okey. Itu kesan negatif
Okay, berkaitan dengan kesesakan lalu lintas. Seterusnya kita akan lihat kepada masalah setinggan. Okay, masalah setinggan. Untuk masalah setinggan. Okay, masalah setinggan ini dia berlaku. Kamu pernah lihat kan berkaitan dengan masalah setinggan. Yang paling teruk pernah tunjukkan kepada kamu setinggan di Filipina hari tu. Ada tak cikgu tunjuk untuk kepada kamu? Ada cikgu. Yang masih ingat lagi tak tentang setinggan di Filipina? Keadaan dia sangat-sangat kotor, sangat-sangat tidak teratur dan sebagainya. Okey. Di setengah bandar, terutamanya di negara-negara membangun lah. Okey. Kos rumah yang amat tinggi. Kos rumah yang amat tinggi, terutamanya dekat kawasan bandar telah mewujudkan kawasan setinggan. Kawasan setinggan tu maksudnya kawasan yang rumah-rumahnya dibina secara haram lah. Okey. Bila rumah dia tidak dibina secara haram, sukar untuk mendapatkan bekalan-bekalan asas lah seperti air, api dan elektrik. Okey. Keadaan ini dia menyebabkan mereka membina rumah dekat kawasan rizab milik kerajaan secara tidak sah. Okey, rizab milik kerajaan secara tidak sah. Okey. Contohnya di Hong Kong dan Manila di Filipina. Okey, contohnya di Hong Kong dan Manila di Filipina. Okey. Yang terakhir, yang terakhir cikgu pasal cepatkan, sepatutnya cikgu nak tunjuk video tapi tak apalah. Kita lihat yang terakhir berkaitan dengan kesan negatif urbanisasi atau perbandaran. Kesan negatif perbandaran ini telah mewujudkan masalah sosial. Apa masalah-masalah sosial? Kalau kamu perhatikan gambar ini. Gambar ini menunjukkan apa ni? Gambar yang depan ni, atas sekali. Tidur. Tidur? Jarum-jarum ni apa benda ni? Makan dadah cikgu. Yang ini adalah tentang penyalahan gunaan dadah. Penyalahgunaan dadah. Yang ini mungkin vandalisme. Yang ini vandalisme dan sebagainya lah. Masalah sosial ini telah mewujudkan masalah sosial. Contoh masalah sosial yang berlaku dekat kawasan bandar adalah seperti pengangguran. Pengangguran, kemiskinan. Menyebabkan berlakunya masalah-masalah sosial yang lain seperti vandalisme, penagihan dadah, kesihatan dan sebagainya. Itu antara contoh-contoh kesan-kesan negatif urbanisasi. Dan topik yang terakhir dan cikgu akan terangkan secara ringkas berkaitan dengan topik yang terakhir dalam bab ini adalah langkah-langkah mengurangkan masalah urbanisasi. Cikgu akan nanti kamu baca sendiri berkaitan langkah-langkah mengurangkan masalah urbanisasi ini dengan lebih detail. Jadi ada berapa langkah yang boleh kita gunakan ataupun pihak kerajaan boleh gunakan untuk mengurangkan masalah-masalah urbanisasi seperti Pulau Habas, setinggan, masalah sosial, kesesakan lintas. Ada pelbagai lah. Jadi yang pertama, satu, membina lebih banyak rumah kos rendah dan rumah pangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, mewujudkan bandar satelit. Apa dia bandar satelit? Ada diterangkan tadi. Yang ketiga, mewujudkan kawasan hijau, terutamanya dekat kawasan bandar. Yang keempat, amalan pengangkutan lestari. Apa dia amalan pengangkutan lestari? Nanti akan diterangkan. Yang kelima, membina jalan raya bertingkat dan lebuh raya ekspres. Membina jalan raya seperti yang ada kat Kuching sekarang ini. Dan yang keenam, mendalam dan melebarkan sungai serta parit. Yang ketujuh, pembinaan terowong smart. Apa dia terowong smart? Nanti kamu akan diterangkan dengan lebih detail. Dan yang kedua terakhir, penguatkuasaan undang-undang. Benda ni jangan lupa, penguatkuasaan undang-undang. Dan bila ada penguatkuasaan undang-undang, perlu ada kempen. Kempen kesedaran alam sekitar bagi mengurangkan masalah pencemaran dekat kawasan bandar. Jadi kita lihat satu. Berkaitan dengan langkah yang pertama tadi, iaitu membina lebih banyak rumah kos rendah dan rumah pangsa. Jadi bagi membantu golongan yang berpendapatan rendah dan mengurangkan masalah setinggan, kerajaan perlu membina lebih banyak rumah kos rendah atau rumah pangsa. Rumah kos rendah biasanya kalau di Kuching kita ada PPR ataupun rumah kos rendah. Kalau dekat di Sarawak sini biasanya rumah kos rendah dia kurang daripada 200,000 lah.
Okay, 200,000 tu sebenarnya banyak juga tu sebenarnya. Okay. Di negara-negara lain dia banyak bina rumah pangsa. Okay, rumah pangsa dalam keadaan yang lebih sempit lah. Okay. Contoh dia, okay, pembinaan banyak rumah kos rendah dan rumah pangsa contohnya di Pantai Dalam di Kuala Lumpur, Hong Kong dan Wuhan di China. Okay. Langkah yang kedua adalah mewujudkan bandar satelit. Pembinaan bandar satelit dapat mengurangkan tumpuan penduduk di pusat bandar. Macam Kuching sekarang, untuk elakkan ramai orang berpusu-pusu bersesak dekat Kuching, jadi pembinaan kawasan semarahan itu sangat penting, okey, bagi mengurangkan kesesakan di bandar Kuching. Jadi ini akan mengurangkan masalah perumahan, kesesakan jalan raya dan pencemaran apabila wujudnya bandar satelit. Okey, jadi Kuching dia ada bandar satelit untuk semarahan. Semarahan adalah bandar satelit untuk Kuching. Okey, contoh bandar satelit Petaling Jaya bagi Kuala Lumpur dan bandar satelit Gurgaon bagi New Delhi di India. Ini contoh-contoh dia. Okey. Langkah yang ketiga adalah mewujudkan kawasan hijau. Okey, mewujudkan kawasan hijau. Jadi sama ada kerajaan, NGO ataupun orang ramai ataupun pihak sekolah dan sebagainya ataupun individu menanam lebih banyak pokok dekat kawasan bandar bagi mewujudkan suasana yang lebih segar. Pokok-pokok ini akan menyerap lebih banyak karbon dioksida dan membebaskan oksigen semasa proses fotosintesis. Okey. Contohnya kita ada pembinaan banyak taman-taman dekat kawasan bandar seperti Taman Tasik Perdana di Kuala Lumpur, Taman Botani di Putrajaya, Hibiya Parks dan Hamaihiriku di Tokyo, Jepun. Okey, itu adalah antara kawasan-kawasan hijau yang telah diwujudkan dekat kawasan bandar. Okey, kalau kamu pergi ke lepas ini kamu tamat belajar, pergi ke USM, dia ada satu macam orang istilah dia universiti dalam taman. Okey, maksudnya ada banyak pokok ataupun taman dalam universiti tersebut. Okey. Yang keempat, amalan pengangkutan lestari. Okey, amalan pengangkutan lestari. Apakah yang dimaksudkan dengan amalan pengangkutan lestari? Okey, sebelum itu kamu perlu tahu apakah pengangkutan lestari. Okey, amalan pengangkutan lestari ini dapat mengurangkan pengeluaran asap kenderaan ke udara dengan penggunaan seperti apa gambar rajah ini kelas? Gambar rajah ini apa ni? Kereta apa ni? Kereta hybrid elektrik. Okey. Jadi kereta ini dia tidak akan mengeluarkan asap kerana dia menggunakan tenaga elektrik. Okey. Contoh dia penggunaan kenderaan elektrik ataupun hybrid. Okey, berkongsi kereta ke tempat kerja dapat mengurangkan jumlah kenderaan di jalan raya, seterusnya mengurangkan kesesakan. Okey. Penggunaan pengangkutan awam seperti bas dan kereta api elektrik di kawasan Lembah Kelang juga dapat mengurangkan penggunaan kenderaan persendirian. Contohnya, di negara-negara lain, mereka menguat kuasa zon waktu kenderaan berat ke pusat bandar, dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas. Maksudnya dekat sini, kenderaan-kenderaan berat seperti lori, jentera-jentera berat seperti trailer dan sebagainya, mereka ada had masa. Okay, ada had masa bila boleh pergi ke kawasan bandar. Yang ini yang telah berlaku yang telah diamalkan oleh penduduk di London Park di England. Okey. Itu amalan pengangkutan lestari. Seterusnya, membina jalan raya bertingkat dan lebuh raya berteres seperti yang telah dibuat oleh Kerajaan Negeri Sarawak sekarang ini. Okey, terutamanya di Kuching sana. Okey, dia bina jalan raya bertingkat dan lebuh raya ekspres. Pembinaan jalan raya bertingkat dan lebuh raya ekspres membolehkan pergerakan kenderaan menjadi cepat, pantas dan memendekkan masa perjalanan. Okey, contoh Bangkok Thailand, Shanghai China, Jacksonville di Amerika Syarikat. Okey, yang keberapa ni? Mendalam dan melebarkan sungai serta parit. Mendalam dan melebarkan sungai serta parit. Yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, yang ke-6. Langkah yang ke-6. Jadi kamu ada pelbagai langkah. Contohnya kalau ada soalan esei yang berkaitan dengan apakah langkah-langkah. Jaranglah dia kata soalan dia apakah langkah. Biasanya soalan dia terangkan ataupun dia bagi pernyataan.
Okey, dia akan bagi pernyataan, lepas tu dia akan bagi situasi dan sebagainya. Lepas tu dia katakan terangkan langkah-langkah yang boleh digunakan untuk mengurangkan masalah di kawasan bandar. Inilah jawapan dia. Ada 6 yang telah cikgu bagi tahu tadi. Okey, iaitu berkaitan dengan urbanisasi. Okey, urbanisasi ini adalah yang berlaku dekat kawasan bandar, kawasan perbandaran. Okey. Jadi mendalam dan melebarkan sungai serta parit, saliran perlu dibersihkan supaya tidak dipenuhi dengan sampah sarap yang menghalang pergerakan air agar banjir tidak berlaku. Okey, contohnya mendalam dan melebarkan Sungai Kelang di Selangor, Sungai Paroi dan Sungai Linggi di Negeri Sembilan. Okey, selain pada mendalamkan sungai, okey, melebarkan parit dan sebagainya, pembinaan terowong smart juga merupakan salah satu langkah yang digunakan untuk mengurangkan masalah di kawasan bandar ataupun masalah yang disebabkan proses urbanisasi. Okey, bagaimana dia? Terowong jalan raya dan pengurusan air banjir ataupun storm water management dan road tunnel smart dibina untuk pelbagai fungsi. Ini merupakan storm water management road tunnel yang dikatakan smart. Okey, maksudnya terowong jalan raya dan pengurusan air banjir di bawah tanah. Okay, fungsi pertama dia adalah sebagai jalan alternatif untuk jalan sungai besi bagi mengatasi masalah kesesakan lalu lintas. Fungsi dia yang kedua, mengalirkan air banjir ketika hujan lebat bagi mengurangkan risiko banjir kilat. Maksudnya dekat sini, kalau kau perhatikan gambar rajah ni. Okay, ini bandar. Okay, dia ada satu terowong yang dibina keluar. Terowong ini ada 2 fungsi. Satu, dia boleh menjadi laluan kenderaan. Yang kedua, apabila tidak menjadi laluan kenderaan, tiba-tiba kawasan bandar ini, Bandar Kuala Lumpur ini, dia terdapat berlakunya banjir kilat. Okay, air itu tadi boleh disalirkan ke dalam terowong ni tadi dan masuk ke dalam sungai yang berhampiran ataupun kawasan laut yang berhampiran. Ini fungsi dia, storm water management and road tunnel smart. Boleh? Jelas tidak? Bagi respon. Okey, dengar tidak? Mogi? Dengar. Masih Ya, bersama cikgu, cikgu. dengar. Okey. Nanti saya saja yang popet. Kamu orang entah pergi mana. Okey, jadi kita ada 2 lagi. Okey, lepas tu sekejap lagi ya. Kita boleh berehat lepas ni. Okey. Jadi yang seterusnya, yang kedua terakhir berkaitan langkah dia adalah penguatkuasaan undang-undang. Okey, penguatkuasaan undang-undang ni. Jadi penguatkuasaan undang ini merupakan salah satulah perkara yang penting dalam mengurangkan masalah proses urbanisasi. Okey, yang pertama tadi adalah melalui penguatkuasaan undang-undang dengan mengadakan Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, Peraturan 1979. Ini kamu boleh masukkan dalam kamu punya contoh dan penerangan bila kamu menjawab soalan-soalan esei yang berkaitan dengan langkah-langkah mengurangkan masalah urbanisasi. Yang seterusnya adalah kempen. Ini dijalankan dekat berbagai tempat lah, termasuk di tempat kita sendiri. Sebagai contoh, say no to plastic bag pada hari Sabtu. Maksudnya kalau pada hari Sabtu tu kalau kamu pergi DIY, kamu tak akan diberikan beg plastik. Kalau nak juga beg plastik, bayar 20%. Patutnya benda ni kamu kena bawa bekas sendirilah daripada rumah. Bagi mengurangkan plastik dekat kawasan-kawasan kita. Sebab plastik ni merupakan salah satu sampah yang sukar untuk dilupuskan. Kamu ingatkan, plastik ini adalah diperbuat daripada petroleum. Apabila dia telah diproses, dia telah menjadi proses plastik tiruan lah. Cikgu pernah terangkan kepada kamu bahawa petroleum itu merupakan salah satu yang terhasil daripada apa dulu? Tiba-tiba cikgu tak ingat pula. Petroleum. Bagaimana petroleum itu terhasil? Kelas? Daripada fosil-fosil tumbuhan dan binatang. Yang terbentuk akibat daripada mampatan berjuta-juta tahun. Begitu juga dengan plastik. Begitu juga dengan plastik. Plastik ini salah satu benda
benda yang sukar untuk dilupus. Dia tak dapat apa tu? Orang kata tak macam macam makanan kita lah. Untuk kempen ini, kempen kesedaran alam sekitar ini, kita ada hari tanpa beg plastik yang dapat memberi kesedaran kepada masyarakat supaya menjaga alam sekitar. Di peringkat sekolah kita ada pendidikan melestarikan alam sekitar. Supaya untuk mendidik murid-murid untuk memelihara alam sekitar. Itu antara langkah-langkah mengurangkan kesan urbanisasi. Itu antara langkah-langkah yang boleh mengurangkan kesan urbanisasi. Ada soalan setakat ni? Ada soalan? Tidak ada, cikgu. Ada tak ada? Kita tengok. Tak ada, cikgu. Tidak ada. Jadi lepas ini, bukan lepas ini. Cikgu nak imbas semula, apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama tadi lah, kamu mesti ingat, kamu telah belajar tentang konsep dan proses urbanisasi. Apa yang dimaksudkan dengan proses urbanisasi. Yang kedua, kamu telah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses urbanisasi ataupun pembandaran. Ada banyak faktor, kamu lihat daripada 3 sudut, iaitu ekonomi, sosial dan governance. Dan yang ketiga, kesan urbanisasi. Kesan-kesan tu kamu telah belajar berkaitan dengan kesan positif dan kesan negatif dia. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah mengurangkan masalah urbanisasi. Langkah-langkah mengurangkan masalah urbanisasi. Jadi untuk itu nanti saya nak anda buat tugasan 1. Tugasan 1 contohnya yang ni. Tulis nama dan tingkatan kamu lah. Lepas tu tugasan 2, klik juga tugasan 2. Cikgu bagi contoh pada soalan kamu sekejap. Tugasan 2. Ini tugasan 2 kamu. Ada seorang yang dah buat ni. Michelle dah buat. Tugasan 2 kamu berkaitan dengan topik ni lah. Berkaitan dengan topik urbanisasi ni. Contoh soalan dia adalah ini. Data tu menunjukkan ada perkembangan saiz wilayah Kuala Lumpur dari tahun 1985 hingga tahun 2008. Berdasarkan data tersebut, faktor yang mempengaruhi perkembangan saiz Kuala Lumpur. Ini kamu boleh lihat. Ini mudah saja, baru saja diterangkan oleh telah diterangkan oleh cikgu tadi. Punya mata pun boleh lihat. Anda rasa ini jawapan dia apa? Soalannya ni. Kegiatan pelombongan, kewujudan bandar satelit, zon perdagangan bebas, peluang pekerjaan yang banyak. Berdasarkan data tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan saiz wilayah Persekutuan Kuala Lumpur daripada tahun 1885 hingga 2008, semua tu betul kecuali yang tak betul. Apa yang tak betul? Maksud soalan ini adalah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bandar Kuala Lumpur? Melalui data daripada 1885 hingga 2018. 1885 Kuala Lumpur hanya sekitar besar dia 1.3 km persegi saja. Tapi pada data melalui data pada tahun 2018, dia telah menjadi berlipat beratus kali ganda ni. 244 km persegi. Apa faktor-faktor dia? Kegiatan pelombongan, kewujudan bandar satelit, zon perdagangan bebas, di peluang pekerjaan yang banyak. Kamu kena ambil apa yang salah di sini. Ini yang maksudkan soalan ni. Kecuali. Jelas? Boleh tidak? Kejap. Nora Azmina, masih ada ikut kita? Nora Azmina? Ya, cikgu. Nora Azmina, lihat pada skrin. Lihat skrin. Apa pilihan jawapan anda? A, B, C ataupun D? Banyak peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan yang banyak. Kita lihat.
Jadi, banyak peluang pekerjaan, salah. Okey, kena pilih. A, B ataupun C. Okey, jadi kamu kena buatlah sampai 15 soalan seperti biasa. Okey, ini satu tadi soalan dia. Berkaitan dengan Tanjung Malim Perak. Ini mudah saja, Tanjung Malim Perak. Tanjung Malim Perak ini dia, ini Tanjung Malim Perak. Okey, ini berkaitan dengan salah satu universiti lah, UPSI. Okey. Okey, jadi saya nak anda selesaikan benda ni. Lepas tu rekodkan kehadiran dalam Google Form dan takat ni ada soalan? Ada soalan tidak? Jika tak ada soalan, saya nak anda buka skrin, buka tu. Apa tu? Buka kamera, cikgu nak screenshot untuk bukti saja. Boleh? Cikgu sampai pukul apa hantar cikgu? Kalau line tak berapa elok, kamu boleh buat malam nanti. Okey. Okey? Cuma rekodkan kehadiran tu ambil dengan cepat. Dan saya nak anda buka skrin sekejap sekarang. Okey, cikgu nak screenshot. Hai, tak ada seorang ke ni? Halo, buka skrin sekejap sekarang. Ezron? Cikgu. Kamu dekat mana? Alicia, buka skrin kamu, jangan malu-malu. Dan yang lain tu, buka skrin saja. Dah. Cepat. Cikgu bagi masa 1 minit ni, cikgu nak buat skrin. 1, 2, 3. Sekejap lagi ada Dixon, ada Mogi. Sorry. Okey. Dah. Okey, dah Mogi ya. Okey. Jadi terima kasih semua. Jadi kita akan, kamu selesaikanlah dulu kamu punya tugasan tu . Yang minggu depan tu cikgu tak pasti dah buka sekolah ke tak. Tak ada dengar berita lagi ni. Okey. Walau bagaimanapun kita akan cuba berjumpa daripada semasa-semasa. Okey. Itu saja, sekian saja PDPR kita pada pagi ini, pada tengah hari ini, pada petang ini. Dan terima kasih bagi yang terlibat. Okey, bagi yang tak terlibat, nanti cikgu dah rekodkan. Okey, kamu boleh lihat dekat Google Drive yang cikgu bagi nanti. Okey, link dekat Google Drive yang cikgu bagi. Okey, sekian, terima kasih. Kamu boleh leave sekarang. Okey. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, Terima kasih cikgu. Okey.